Okey, Assalamualaikum. Seterusnya kita akan masuk topik yang baru, topik heat. Okey, haba. Okey, hari ni kita nak tengok dulu adalah thermal equilibrium. Kita nak tengok thermal equilibrium. Okey, thermal equilibrium ni adalah keseimbangan terma. Okey, kita tengok dia ada 3 terms yang kamu kena ingat. Yang pertama adalah temperature, yang kedua adalah heat, dan yang ketiga adalah thermal contact. Untuk temperature, kalau dalam bahasa Melayu tu suhu kan. Apa yang dimasukkan dengan suhu? Masukkan dengan temperature. Adalah the degree of hotness, darjah kepanasan sesuatu objek. Suhu ni adalah darjah kepanasan sesuatu objek. SI unit, dia tekankan kat sini. SI unit untuk temperature adalah Kelvin. Kalau unit yang biasa, kita ada 3. Yang pertama, kita ada yang selalu kita guna, degree Celsius, kita ada Fahrenheit, dan kita ada Kelvin. SI unit adalah Kelvin. Next kita move kepada heat. Kalau dalam soalan tanya what is mean by heat, jawapan dia adalah form of energy. Senang je. Heat adalah form of energy. Unit untuk heat adalah joule. Unit untuk temperature Kelvin, unit untuk heat adalah joule. Apa lagi? When an object is heated, bila objek dipanaskan, it will absorb, dia akan serap heat energy and the temperature increase. Bila objek yang panas, hot, apa yang akan jadi? Pertama, dia akan absorb heat energy. Absorb heat. Lepas tu, apa yang jadi waktu hot? Temperature akan increase. Kita tengok yang kedua pula. When an object is cold, bila sejuk. Bila sejuk, apa yang akan jadi? Dia akan release heat. Temperature jadi apa? Temperature akan kurang. Seterusnya adalah kita nak tengok ni pula. Net heat transfer from hot object to cold object. Maksudnya pemindahan haba. Ini kena dengar betul-betul. Pemindahan haba berlaku daripada panas kepada sejuk. Hot to cold. Hot kepada cold. Ataupun temperature yang tinggi kepada temperature yang rendah. Next kita nak tengok adalah thermal contact. Thermal contact adalah two objects are in thermal contact when heat energy can be transferred between them. Apa yang dimaksudkan benda macam tu? Tengok dia mesti, kita nak alirkan haba, dia mesti thermal contact. Maksudnya dia mesti bersentuhan. Katakanlah dahi kamu kan, kamu punya forehead, dahi dengan cool fever. Cool fever ni kita mesti letak di atas dahi, dia mesti bersentuhan dengan dahi. Barulah panas daripada dahi ni pergi kepada cool fever. Kan sebab dahi ni temperature tinggi, higher temperature.
belah sini dia akan jadi lower temperature. Okay, so daripada temperature tinggi dia akan pergi kepada temperature yang kurang. So ingat dia mesti bersentuhan. Dia tak bolehlah dahi kamu dekat sini, kamu punya forehead dekat sini. Tu dia, kamu punya cool fever kamu jauh. Macam mana dia nak transfer heat? So transfer heat dia mesti bersentuhan ataupun terms dia adalah thermal contact. Okey. Boleh faham tentang thermal contact? Thermal contact ni maksudnya dia kena sentuh. Bila sentuh barulah ada pengaliran haba berlaku. Dan pengaliran haba, ingat tadi pengaliran haba berlaku daripada higher temperature kepada lower temperature. Okey. Next, kita nak tengok adalah heat transfer. Pemindahan haba. Okay, when two object with different degree, maksudnya daripada dua objek yang berbeza suhu. Degree of hotness ni pada? Tadi kita dah tengok kan? Degree of hotness ni adalah temperature. Okay, when two object with different degree of hotness came into thermal contact, dia mesti bersentuhan. So heat energy is transferred between two object. Kalau tak bersentuhan, dia tak akan transfer. Okay, so kita kena tengok mechanism of thermal equilibrium. Okay, tengok Yang pertama kita nak tengok yang ni. So A ni adalah hot. So hot kita label siap-siap dia adalah higher temperature. Cool adalah lower temperature. Okey. So, kalau kamu tengok dekat sini, ingat dia daripada hot to cool. Okey, hot to cool yang ni. Yang besar ni kan. Okey, dia berlaku. Tetapi kena ingat daripada cool dia akan juga bergerak kepada hot. Bukannya daripada panas kepada sejuk saja. Sejuk kepada panas pun ada. Tapi sedikit. A little only. Okay, kita tengok faster rate of heat transfer from A to B. Yang besar itulah anak panah yang besar kan. So, slower rate of heat transfer B to A. Okay, boleh. So, net flow of heat from hot object to cold object. Okay, yang ni dia ulang balik lah ni. Heat energy is transferred faster. Okay, dia faster waktu bila? Waktu daripada hot kepada cold. Okay. Tu kenyataan ni pula. Heat energy is also transferred from the colder object to hotter object, but slower rate. Okay. So, there is a net flow of heat energy from hotter object to colder object. The hotter object, apa yang akan jadi pada hotter object? Hotter object akan cools down. Bila temperature pergi kepada sini kan. Okay, contohnya kat sini, degree dia 80 degree. Yang ni sejuk 10 degree. Okay, so bila ada pengaliran berlaku, okay, yang panas ni maybe dia akan turun jadi 60. Yang ni maybe dia akan jadi dalam 50. So dia akan between 80 dengan 10. So the hotter object cools down. Ni kan, ni hotter object kan, A hotter object dia akan cools down. While the colder object akan warm up. Okay, 10 ni dia akan panas. Okay, so yang ni adalah mechanism of thermal equilibrium. Okay, cikgu ulang lagi sekali. First, kamu kena tahu dia akan berlaku daripada hot to cold object. Okay, tapi faster rate. Yang kedua,
dia akan berlaku daripada cool kepada hot, tetapi slower rate. Okey, apa yang akan jadi last sekali? Okey, net flow of heat. Net flow ni maksudnya last sekali apa yang akan jadi? Last sekali yang hot object akan cools down, dia akan turun. Okay, colder object dia akan warms up. Okay, boleh So kita tengok pula di sebelah sini. Okay, heat transfer at the same rate between A and B. Sebab apa? Sebab suhu dia dah sama. Bila dia dah transfer, so suhu dia dah sama. Okay, bila kita sebut sebagai suhu dah sama, thermal equilibrium tu lah no net heat transfer. Maksudnya daripada tadi contoh kan, yang tadi tu 80 10. Tiba-tiba dia dah jadi dah kat sini. Dua-dua ni adalah 60 sama. Okay. So after some time, heat energy transfer at same rate between two object. Okay, kalau yang tadi belah sini perbezaan suhu kan, dia ada slower, dia ada faster. Tapi bila dah sama, yang belah pink ni, dia akan jadi same rate. Okay, same rate between the two object. So, there is no net heat transfer. Okay, no net heat transfer. So, benda ni lah kita namakan sebagai thermal equilibrium. Maksudnya kat sini dah jadi 60 degree, sini pun jadi 60 degree. Itu yang dimaksudkan dengan thermal equilibrium. So, sebelum terjadinya thermal equilibrium, dia ada pemindahan haba dulu, transfer of heat. Dia tak ada transfer of temperature, tak. Dia adalah transfer of heat. Okay. So, kalau dalam exam tanya what is mean by thermal equilibrium? Okay, kena ada dua jawapan. Yang pertama adalah no net heat flow. Okay, tak ada pemindahan haba sebab dah sama, dan juga dia mesti have same temperature. Nombor satu, nombor dua. So, what is thermal equilibrium? No net heat flow dan juga have same temperature. Yang tu adalah thermal equilibrium. Okay, so yang ni adalah contoh lah untuk thermal equilibrium. Okay, yang ni macam untuk orang demam lah. A wet towel is placed on forehead of a person who has high fever. Initially, the temperature of the cloth is lower. Okay, towel tu disejukkan. Okay, temperature dia lower than the body temperature of person. So, heat energy is transferred. Macam tadi cikgu lukis lah. Okay, yang ni towel. Yang ni person. So, person dia high temperature. Towel dia low temperature. So, apa yang akan jadi? Pemindahan mula-mula ingat pemindahan dia akan faster rate daripada higher temperature to lower temperature. Tapi dia slower rate daripada lower kepada higher temperature. So, the towel is rinsed in a tap water and the procedure is repeated. So, in this way, heat energy is removed from person. Okay. So, next adalah the characteristic of liquid used in liquid glass thermometer. Sekarang ni kita nak masuk yang seterusnya adalah liquid in glass thermometer. So, liquid in glass thermometer ni, kita guna liquid apa dalam glass thermometer? Kita selalu yang kita nampak adalah mercury. Yang kita jumpa adalah mercury. Okey, kenapa kita guna mercury? Sebab untuk senang dilihat, easily seen.
expand and contract rapidly over a wide range. Okay, lepas tu dia akan berkembang secara uniformly when heated dan dia not stick to the glass wall. Maksudnya dia tak melekat dekat glass wall. Okey, seterusnya kita nak tengok how a liquid in a glass thermometer work. The bulb of the thermometer contains a fixed mass of mercury. Okay, the volume of mercury increase bila dia absorb heat. The mercury expand and rises in capillary tube. The length of mercury column in the capillary tube indicate the magnitude of the temperature. Magnitude tu adalah nilai. Okay, so macam mana kita nak calibrate? Okay, katakanlah kita tak ada termometer. So, macam mana kita nak hasilkan termometer yang baru? Okay, how can thermometer be calibrated? Okay, first adalah a temperature scale is obtained by choosing two temperature. So, kita kena ada dua temperature yang kita panggil sebagai fixed point. Okay, fixed point kita adalah ice point. Seterusnya adalah steam point. Okay, so ice point ni adalah lower point lah. Maksudnya kita cari bila temperature of pure melting ice, waktu gas mencair. So value dia adalah 0 lah, 0 degree Celsius. Okay, upper point ataupun steam point, dia adalah the temperature of steam from water that is boiling under standard atmospheric pressure. So nilai dia adalah 100 degree Celsius. Okay, inilah caranya. Okay, kita tengok, kita letak dekat ais. Okay, lepas tu kita letak dekat steam water pula. Okay, so kita boleh label lah kat sini. Okay, so tengoklah dalam ni. So, ice point ni L0 ataupun L0. Steam point ni adalah L100. L ni adalah length, panjang dia. So, L theta ni adalah panjang yang kita nak cari. Theta ni adalah suhu. L theta ni panjang suhu ni. So, theta ni adalah berapa nilai suhu. So, kita ada formula untuk kita dapatkan suhu. So, formula dia ingat dia adalah theta equals to L theta. Benda yang kita nak tahu. Kita tolak dulu yang ada ais. L0 over L100 minus L0 darab dengan 100 degree Celsius. Okay. So, yang ni kamu kena ingat dah. Explain the working principle of thermometer. Tadi cikgu dah explain kan. What are the characteristic of mercury? Ni soalan favourite ni. Kenapa mercury kita guna dalam liquid glass thermometer? Inilah jawapan yang kamu boleh jawab. Good conductor of heat. Lepas tu mercury ni dia high boiling point. Expand uniformly when heated. Maksudnya dia expand, dia mengembang secara seragam. Okay, lepas tu dia opaque. It is opaque. Opaque ni maksudnya legap. Kita nampak gelap kan? Does not allow light. Okay, dan easily been seen. Okay, lepas tu mercury freeze at a temperature of negative 39 degrees Celsius. Ni pun soalan popular. How to increase the sensitivity of mercury thermometer? Macam mana kita nak tambahkan sensitivity thermometer? Yang pertama, dia menggunakan thin capillary tube. Yang kedua adalah glass bulb thinner dengan small bulb. Okey, kita buat exercise ni. Which of the following characteristic is used in the function of liquid in glass thermometer? So, jawapan dia adalah A lah, volume of a fixed
mass of liquid. Okay, which of the following method can be used to increase sensitivity? Tadi kan cikgu dah cakap soalan dia. So, kita akan guna thinner capillary tube. Okay, so yang ni yang kita nak guna formula ni. An alcohol in glass thermometer has been calibrated when it is inserted into a melting ice and boiling. So, melting ni. Melting ice. So, melting ice adalah L0. Okay. Lepas tu, yang ni boiling kan. Boiling water adalah L100. L100. Okay. When is inserted into a cup of water, the alcohol length. Okay. So, yang ni adalah L theta. So, formula tadi kita nak dapatkan theta. Ingat theta kita nak dapatkan L theta minus L0 over L100 minus L0. So, kita akan dapat L theta kita 9.8 minus 5.2 over 13.7 minus 5.2 times 100 degrees Celsius. So, kita akan dapat answer dia adalah 54.12 degrees Celsius. Okay, so yang tu sahaja untuk hari ini. Okay, so thank you. So, kita akan jumpa seterusnya untuk specific heat capacity.